sukses pada masa-masa yang lagi 4 orang. Terdahulu, bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian runtuhan tersebut jam 9.58 malam tadi dan bergegas menjalankan FAR. Bangunan yang sedang dalam pembinaan itu merupakan kompleks perniagaan logistik Keting. Pemberian diesel bersubsidi secara pukau menjadi punca ketirisan. Seterusnya membuka ruang kepada pihak tidak bertanggungjawab melakukan penyelewengan dan penyeludupan bahan berkenaan di pasaran gelap. Susulan itu, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata adalah tidak wajar untuk kerajaan meneruskan pendekatan program subsidi sedia ada kerana ia turut dikhidmati golongan berpendapatan tinggi termasuk bukan warga negara. Teks ucapan beliau dibacakan oleh pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali dalam Majlis Simposium Kos Sara Hidup 2023 di Putrajaya. Datuk Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, ekoran unjuran cadangan kembali ganda subsidi minyak masak sebanyak 1.9 bilion ringgit bagi penghujung tahun hadapan. Datuk Armizan berkata program audit subsidi bahan keperluan tersebut telah diadakan. Menurutnya, laporan tersebut akan siap Januari depan. Ikhtiar itu bagi menangani masalah ketirisan subsidi minyak masak di seluruh negara. Kerajaan tidak merancang untuk melaksanakan GST pada tahun ini maupun tahun depan. Sebaliknya, ingin menumpukan kepada subsidi bersasar terlebih dahulu. Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kerajaan akan melaksanakan cukai yang diumumkan mengikut belanjawan 2024. Ya, cukai SSD dinaikkan ke 6 ke 8%. So, tidak bagaimana kita mencari pendapatan. Satu lagi, oleh kerana kita nak laksanakan subsidi bersasar itu, pertama kita akan laksanakan diesel dulu. Selepas itu RON 95. Oleh kerana kita mengadakan perkara yang berkaitan, maka kita menangguhkanlah. Pengguna selanjut Datuk Seri Ahmad Maslan juga tidak pasti atau mengetahui tempoh GST akan dilaksanakan di Malaysia, biarpun 90% negara di dunia sudah melaksanakannya. Berkenaan pelaksanaan cukai barang bernilai tinggi, Datuk Seri Ahmad berkata perundangan baharu mengenainya akan dikubal. Kata beliau, pengenalan cukai tersebut bertujuan meningkatkan hasil cukai pada golongan kaya yang berkemampuan membeli barang bernilai tinggi. Bagaimanapun, ia tidak akan digunakan kepada pelancong bagi maksud mengalahkan pelancongan ke dalam negara. Cukai itu akan dilaksanakan pada kadar 5 hingga 10%. Teknologi kecerdasan buatan AI boleh digunakan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pakar dalam bidang keselamatan siber buat masa ini. Demikian menurut Menteri Komunikasi dan Digital. Kami kira entiti ini telah menjadi komponen penting dalam struktur ekonomi negara, menjadi penyedia perkhidmatan strategi untuk pendidikan, elektrik, telekomunikasi, perbankan, perkhidmatan kewangan dan lain-lain. Kelebihan ini patut dimanfaatkan sebaiknya dalam bentuk strategi atau perkongsian bijak untuk melonjakkan lagi pencapaian dan keberhasilan negara. Menyentuh berkenaan rang undang-undang keselamatan siber, kami berkata ia dijaga dibentangkan tahun hadapan, iaitu seawal sidang mesyuarat Parlimen pertama. Jika tidak ada sidang kali ini, saya percaya insya-Allah seawal sidang mesyuarat pertama dan dia memang akan masa kerana undang-undang ini baru sahaja disiapkan dan masih dalam proses mendapat ulasan daripada Kementerian Pendidikan. Jadi masih panjang.
Usaha melahirkan ekosistem pendidikan fasih digital daya saing terus dipertingkat menerusi dasar pendidikan digital DPD. Menteri Pendidikan Fadina Sidik berkata, dasar ini dirangka bagi meningkatkan daya saing dan kemajuan lanskap pendidikan negara selain memberi perhatian kepada beberapa aspek penting. Selain termasuklah kompetensi guru yang fasih digital, pentadbir, infrastruktur dan juga sisi manusiawi yang juga mesti kita angkat apabila kita bercakap tentang dasar pendidikan digital. Fadina juga berkata dasar itu penting bagi melonjakkan mutu pendidikan negara menerusi kurikulum baharu dengan penguasaan teknologi digital melibatkan pendidik dan murid. Ini maksudnya yang terbaik ketika ini dalam keadaan kita memang sudah pun maknanya sebelum ini semasa pandemik kita sudah pun melaksanakan tetapi tidak ada dasar. Jadi untuk mengukuhkan lagi ya apabila kita bercakap tentang teras-teras tadi dia mesti ada dasar. Jadi bila dasar ini kita dapat kukuhkan dan kita luncurkan maka ekosistem ini akan lebih kuat berdasarkan apa yang kita telah angkat sebagai dasar utama ini. Fadina Sidik. Luar negara, isi kebutuhan kaum dalam pembinaan di Uttarakhand, India. Pasukan mencari dan menyelamat sedang berusaha memecahkan halangan ketiga untuk mengeluarkan 41 pekerja yang tertangkap sejak 10 hari lalu. Pihak berkuasa berharap tiada lagi halangan baharu agar mereka dapat mengeluarkan mereka dengan padas suara. Kesemua pekerja kaum yang tertangkap sejauh 4,5 km itu dipercayai berada dalam keadaan selamat. Bantuan makanan, minuman, oksigen dan ubat-ubatan telah dihantar menerusi saluran pipeline. China menuduh calon naib Presiden Taiwan Xiao Zhiqiang tindakan tersebut bukan pilihan Taipei. Sebaliknya kerajaan sedang membentuk komunikasi rentas selat bagi meredakan ketegangan kedua negara. China masih menganggap Taiwan sebagai sebahagian daripada wilayahnya menyebabkan Taipei membantah dengan keras. Susulan itu, Beijing meningkatkan tekanan ketenteraan bagi menegaskan tuntutan kedaulatan tersebut. Australia sedang bergelut dengan kebakaran terbuka di Perth yang musnahkan kejadian. Menurut Timbalan Perdana Menteri Rita Safiuti, 10 buah rumah dilaporkan musnah dalam kebakaran tersebut. Pihak berkuasa akan menggunakan kemudahan untuk kuarantin COVID-19 bagi menyelamatkan penduduk yang terjejas. Disampaikan saja utama sekali lagi. Ada pedang dua kalangan masih bertimbus. Teknologi AI bantu mengatasi kekurangan pakar bersama tidak. Saya yang ditulis oleh Siti Nora Ainatullah dan Hasan Berita RTM dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya
Cengkemkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami.
Klasik, lagu kenangan terbaik 6 hingga 10 pagi. Rindu hati rindu pada obatnya. Kau rindu, aku rindu, bersama-sama menanggung rindu. Lena dan aku, Lena dan aku, nyanyikan lagu Radio Klasik menggamit kenangan kepada saudara setia bersama kami 19 minit pagi. Jangan lupa ya saudara untuk datang terus ke Kompleks Kraft Kuala Lumpur, Jalan Kon Leh pada esok hari 30 November 2023 dan akan berakhir pada 3 Disember nanti. Bermula 10 pagi hinggalah 8 malam. Ya, berbagai pameran akan diadakan, jualan juga menggunakan batik Malaysia. Harga yang berpatutan. Dan yang paling utama, saudara, semestinya saudara tidak ketinggalan ya untuk bersama dengan penyampai-penyampai Radio Klasik. Esok insyaAllah saudara akan dapat mendekati penyampai kita Anisma Azrawati Ahmad, ada Nik Ahmad Al-Azhar, juga ada Nadia Ahmad yang akan bersama dengan saudara 10 pagi hinggalah 8 malam di Kompleks Kraft Kuala Lumpur, Jalan Kon Leh. Kalau saudara nak berhibur dengan lagu daripada persembahan Mat Ibrahim, kejap lagi Ilham Yang Hilang, dan kita ada Maria Bacuk punya Tisa. Dan namun sebelum itu Azra nak bacakanlah berapa lagi kiriman yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Terima kasih pada saudara yang berkongsi status ini. Hira Yuni, Nur Razman Abdul Wahab, selamat pagi semua. Semoga tetap setia mendengar Radio Klasik. Marfuah Pamlan, Kiah Muhammad, Wan Riza Abdul Kadir. Hari Rabu pagi yang menggamit kenangan ceria untuk sahabat Radio Klasik. Muhammad Idrus Abdul Wahab, selamat pagi. Fuziah Umar, juga Mayani Ima Abdul Malik kerana mendengar Radio Klasik pada waktu ini. Zana Kundang Patah juga memilih siaran Radio Klasik. Dan ini dia siapa ni? Cik Din Bentung. Cik Din ni dia selalu, dia kata Azura sebelum tutup kedai, dia kata siarkan lagu Datuk Jamal Bilang, lagu Azura. Kali-kali InsyaAllah. Baiklah saudara, kita nak dengarkan lagu ketiga sekejap lagi dari S. Latifah dengan Kisah Ini Satu Pagi. Ini dia Maria Bacuk dengan Tadika, semuanya musik sajian klasik. Selamat pagi Malaysia, Radio Klasik menggamit kenangan.